Salam sejahtera. Nama saya Maria Mokhtar dan dalam video ini kita tumpukan perhatian kepada perangai Menteri-Menteri Malaysia. Pada 31 Ogos 1957, rakyat telah bebas dari kuasa penjajah British. Tapi sekarang, rakyat dikuasai penjajah tempatan, iaitu UMNO. UMNO banyak wajahnya. UMNO Ori, UMNO Baru PAS dan sekarang PN. Masa dulu, rakyat bersatu menentang British. Tapi pada 2020, ahli politik UMNO Baru, PAS dan juga PN serta beberapa mufti guna isu perkauman dan agama untuk memecah belah rakyat. Penjajah British ambil hasil kekayaan negara seperti getah dan biji timah untuk membangunkan Great Britain. Lawan ni, penjajah UMNO Baru, PAS dan PN curi duit rakyat masuk poket mereka. Mohon kita perhati bagaimana Menteri Malaysia mengurus kuasa, melaksanakan tanggungjawab dan menjalani tugas mereka. Nombor 1. Melanggar undang-undang. Menteri terkini ialah Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi, iaitu Khairuddin Aman Razali. Dia gagal mematuhi perintah kuarantin 14 hari dalam SOP coronavirus. Dia enggan meletak jawatan. Saya tidak buat salah melibatkan kerja saya, tapi melibatkan satu kekhilafan dalam isu SOP. Itu pun saya tak nak buat kenyataan panjang sebenarnya, saya serahkan kepada. Kalau dia boleh langgar peraturan, maka tak payah kerajaan buat undang-undang kuarantin. Pulangkan saja wang Makcik Gelang, kluster Sivaganga dan mereka yang kena denda. Bebaskan orang tak ikut perintah kuarantin dari penjara dan beri mereka wang pampasan kerana menderita semasa lock up. Kalau Khairuddin tak mahu letak jawatan, dia mesti dipecat oleh Muhyiddin Yassin. Ini dua lagi menteri dan bekas menteri yang berani melanggar undang-undang. Nombor 2, membohong. Ibu yang curi tin susu tepung kerana anak kelaparan di penjara. Tapi Najib Abdul Razak bebas walaupun telah didakwa mencuri beratus-ratus juta duit rakyat. Dalam perbicaraan kes SRC International, Najib sumpah laknat dan mati-mati kata dia tak tahu duit 42 juta ringgit masuk akaun peribadinya. Selepas hakim jatuhkan hukuman, Najib buat U-turn dan mengaku pula duit SRC International tu diderma untuk Badan Kebajikan untuk Anak Yatim. Terlibat dalam kes SRC ini termasuk sumbangan saya sebanyak RM400,000 kepada Rumah Penyayang Tun Abdul Razak di Pekan untuk kegunaan harian menjaga anak-anak yatim dan kos persekolahan mereka. Najib dosa tahu nak bagi anak yatim duit haram yang dia telah curi. Ramai orang juga tertanya, semenjak bila Kak Ros jadi anak yatim? Penyokong Najib yang kata tidak ada bukti dia pencuri patut tengok video ni. The most expensive, only for cost, is a necklace, which is the cost price is 6.4 million ringgit. I think this is the biggest seizure in Malaysian history. Biggest seizure. Kesian ya.
makcik yang derma barang kemas dia untuk tabung Najib, mungkin dia tak sangka yang Najib menyumbang ke tabung Rosmah. Ketiga, tak bertanggungjawab. Duit yang diberi pada suami bekas Menteri Wanita Shahriza Abdul Jalil untuk melaksanakan projek menternak lembu dalam National Feedlot Corporation (NFC) habis dibeli kondominium mewah, kereta mewah dan pergi umrah. Kalau anda curi 1 tin susu lembu, tentu sekali dah masuk penjara. Menteri lepas begitu saja. Nombor 4, mencuri. Orang UMNO baru memang tak teratur. Curi tak salah tu. Bila kena tangkap tu baru salah. Naik motor tak ada topi kelada tak salah. Bila polis tahan baru jadi salah. Mengapa pemimpin Melayu dan ahli akademia buat diam saja? Mereka ni takut ke atau tak peduli? Patutlah Zahid Hamidi berani langgar undang-undang. Nombor 5, salah guna kuasa. Ingat tak bila Kak Ros naik jet peribadi ke Turki? Apa ya kandungan dalam berpuluh-puluh beg tu? Cuba anda minta guna jet yang ditanggung kerajaan. Mereka bagi atau tak? Kalau di negara barat, isteri dan keluarga tak berani ambil kesempatan dan guna peruntukan untuk menteri, kecuali bila lawatan rasmi. Nombor 6, tak peduli kesengsaraan rakyat. Pada Disember 2014, Kelantan dilanda banjir yang teruk. Tapi Najib tak kisah kerana syok main golf dengan Presiden Obama. Bila Pulau Pinang dibanjiri, tengok ya cara Menteri Pendidikan masa tu melawat sekolah. Dia tak mahu kasutnya kena lumpur. Banding perangai menteri kita dengan Sultan Brunei yang melawat kawasan dilanda bah di negaranya. Nombor 7, menteri yang suka melarikan diri. Menteri yang terbabit dengan kontroversi macam Shahriza Abdul Jalil atau Syahidan Kasim tak berani hadapi polis, mahkamah dan juga rakyat. Jadi mereka lari ke Mekah dan mencucikan dosa. Kebetulannya mereka takut didakwa atau dihukum. Ke-8, menteri yang suka menunjuk mereka beragama dan penuh takwa. Menteri bukan saja lari ke Mekah. Mereka cuba meyakinkan rakyat yang mereka tu alim. Keluarlah jubah, tudung, kepiah, baju Arab, Quran dan juga sumpah laknat. Semua ni wayang saja. Nombor 9, jatuh sakit supaya nak elak pergi ke mahkamah. Bila wayang dah tak laku, menteri guna alasan sakit teruk. Najib, Rosmah juga Syahidan Kasim lengkap dengan kereta rodanya. Musa Aman dengan katil hospitalnya. Kalau mereka ni bosan jadi menteri, boleh cari kerja dekat Bollywood. Dan yang terakhir, enggan menjawab soalan wartawan. Menteri takut nak menjawab soalan sukar dari wartawan, terutama sekali dari wartawan asing. Soalan seperti 1MDB, pembunuhan Altantuya Sharibu atau penyelewengan duit rakyat. Ada 3 cara menteri elak menjawab soalan. Zahid Hamidi, dia suka ancam wartawan dengan penjara atas alasan hasutan. Najib pula suka deport wartawan asing pulang ke negara asal dengan serta-mertanya. Bila dia tak mahu menjawab, dia terus cabut lari. MDB Can we spent. go to the economy, Oh, please? well, Look, just, you've well, spent just so one much thing. of this time. Just- Otherwise, I'm going to walk out. Okay, just one thing. No more, no though. more, please. You know, many people say, No more. All right. okay, That's it. I'm listen, done. okay. If you want to talk about economy, I'll sit down.
Well, we can talk about. Come on, you're not being fair to me. You know, if you want to ask about the economy, I what mean, did. you are Right. facing serious charges No, in this I've done. country, and people. Look, I've done my No, part. no, okay. I'm not going to stand anymore. This. If you want to ask Antara menteri dalam UMNO baru dan PAS, ramai yang pencuri, pembohong, suka makan rasuah, suka melanggar peraturan dan tidak bertanggungjawab. Hampir kesemua menteri terdiri dari orang Melayu. Perangai menteri telah menimbulkan isu mat rempit, penganggur, penagih dadah, kes penceraian yang tinggi dan juga kes ramai ibu tunggal. Bapa borek, anak rintik. Menteri yang perangai buruk, rakyat yang tak prinsip akan ikut perangai diorang. Yang tidak adil ialah dua darjat dalam Malaysia. Ada satu undang-undang untuk menteri dan satu lagi untuk rakyat biasa. Ramai orang Melayu, bila dah dapat kuasa dan wang, jadi tamak dan angkuh. Mana pergi maruah mereka? Jadi, 63 tahun selepas merdeka, rakyat lebih menderita. Kita ni macam keluar mulut buaya, masuk mulut harimau. Kalau anda melantik ahli parlimen, cuba pilihlah orang yang jujur. Jika anda suka video saya, sila subscribe, tekan like dan beri cadangan membuat video yang lain. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi.